tahiyat terlupa membacanya, bagaimana hukumnya? Ini orang yang lupa baca tahiyat. Kata Imam Syafi'i di dalam dan tahiyat pada tiap-tiap sembahyang lain daripada subuh itu ada 2 tahiyat. Okey, lain daripada sembahyang subuh ada 2 tahiyat. Betul tak betul? Betul. Lain pada subuh apa dia? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Jadi sembahyang yang lebih pada 2 rakaat akan ada 2 tahiyat. Satu dia panggil tahiyat awal, satu dia panggil tahiyat akhir. Dia habaq yang tu dulu. Sembahyang selain daripada sembahyang subuh ada 2 tahiyat, iaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Maka jika tertinggal tahiyat awal dan tertinggal selawat Nabi SAW di dalamnya dengan lupa, dia tahiyat awal terlupa terus. Ataupun dia tak lupa tahiyat awal, cumanya dia terlupa selawat Nabi di dalam tahiyat awal, nescaya tiada ulang sembahyang itu. Maksudnya apa? Benda tu sunat. Kalau tak buat, tak batal sembahyang. Dia sembahyang yang dia buat tanpa buat tahiyat awal dianggap sah sembahyang itu. Tak payah ulang dah. Dan kenalah atasnya 2 sujud sahwi. Kenalah atasnya tu maksudnya apa? Sunat sujud sahwi. Kita faham bila kata kena maksud dia, kalau tak sujud sahwi batal. Dah, sujud sahwi itu pun sendiri sunat. Dia kata. Kerana meninggalkan tahiyat awal itu. Dan barang siapa meninggalkan tahiyat akhir dengan lupa ataupun saja tak mau buat tahiyat akhir, maka wajib atasnya ulang sembahyang. Tahiyat akhir tak boleh. Kalau terlupa tahiyat akhir, tuan-tuan, ada orang bila dia main tang tahiyat, dia pergi baca Fatihah. Dia kata manusia ni, ya Allah. Duk ke darah rokok daun kuat sangat. Dia lupa habis. Dia kacau kepala otak. Duk tahiyat. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman. Kawan sebelah ni sampai awak dia duduk baca Fatihah pula. Dia nak menguat jari tu bila tu? Dia tak jumpa illallah tu, dia tak jumpa. Tajuk akan datang tuan-tuan, kita akan bincang tu tentang menguat jari pun dia ada perbincangan. Ni tajuk yang akan datang. Dia akan ada perbincangan tentang tahiyat. Tuan-tuan biasa sembahyang di sebelah orang yang jari dia duduk lagu ni bila tahiyat, kita akan jumpa penjelasan dia. Kita akan jumpa penjelasan dia. Okey? Kita akan tengok pasal apa tu duduk goyang sepanjang masa, dan yang kata goyang tang illallah saja tu siapa kata? Yang kata goyang sepanjang masa tu siapa kata? Jadi bila kita tahu, barulah kita tak tengok ekor mata kat orang. Tak ada, kalau kita sembahyang sebelah dia, kita tengok dia dengan jari duduk lagu ni tahiyat, kita lagu duduk tengok lagu tu. Tengok tu kita kata apa? Wahabi ni puak ni. Kita senang pelik kita tuduh kata Wahabi. Kan? Ni mengaji dulu. Mengaji, lalu kita nanti tahu. Apa cerita dia tentang tiap-tiap satu perlakuan itu? Saja buat ke? Siapa piduk pikir-pikir dia torah buat ke? Ataupun tiap-tiap itu ada penjelasan dia dan ada nas dia. Sama macam baca tahiyat tadi. So dalam bab sembahyang ni pun macam-macam cerita. Lah ni, hak ni pun jadi hal. Ada satu ustaz mengajar di masjid, bawa buku Kaifiat Salat Nabi. Okey, ustaz ni ajar. Masjid sebelah bilik ni pula ada juga solat Nabi yang sahih pula. Doa bang, la ilaha illallah. Kita kata hak ni sifat solat Nabi tak sahih ke? Yang ni solat Nabi yang sahih pula. Pening. Kan? Kita nak belajar dan kita nak tahu apa cerita betul-betul ini. Adakah isu ni perlu dipertengkarkan, perlu diperdebatkan, perlu dibuat 2 puak yang berbeza, geng ni puak ni, geng ni puak ni, 2 ni tak boleh nak berjumpa, jegu nak cakap kalau jumpa. Adakah macam tu? Ataupun kelapangan dada itu kena ada. Kita kena tahu cerita satu-satu. Baik. So, dia kata di sini, dia kata apa? Orang yang terlupa tahiyat awal, itu sunat ab'ad. Dia boleh tampung dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia terlupa tahiyat akhir, dia terlupa tahiyat akhir, apa jadi dengan dia? Sembahyang dia kena ulang. Kalau dia jadi makmum, tu imam baca tahiyat betul, dia ada baca Fatihah. Contoh. Okey. Dia makmum. Berimam dengan satu imam.
Imam baca tahiyat betul, at-tahiyatul. Okey. Dia yang di belakang ni doa Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lagu tu misalnya. Tu imam habis fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan sebelah kata, hang tadi baca Fatihah. Dia bilang, tak sah ni. Masa orang duk baca tahiyat, hang baca Fatihah. Betul lah? Dia kata, apa tak betulnya? Saya dengar. Kawan balik nu pula kata, betul Syekh. Hang baca Fatihah Ustaz ni. Apa jadi dengan dia ni? Tu imam betul lah. Ni dia ni. Dia punya masalah ni. Dia baca Fatihah masa tahiyat. Bermakna dia tidak baca tahiyat akhir. Apa jadi dengan dia? Sekali lagi nanti ada cerita dia. Sekali lagi nanti ada cerita dia. Adakah dia boleh masuk balik dalam semayang? Ataupun dia kena buat balik 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Sekali lagi dia nanti main cerita dia. Okey, baik. Kita sambung baca. Maka orang yang tertinggal tahiyat akhir ni sama ada lupa ataupun sengaja, maka wajib atasnya ulang sembahyang. Melainkan bahawa ada meninggalkannya itu hampir. Dengar elok. Dia meninggalkan bacaan tahiyat akhir itu hampir. Maksudnya apa? Dia tak baca. Habis-habis bagi salam dengan kadar yang segera. Orang beritahu kat dia. Okey? Maka bolehlah membaca tahiyat itu sahaja dan memberi salam. Okey? Masa hampir. Dalam masa yang hampir. Dah habis dah. Orang beritahu kat dia. Dia masuk balik dalam semayang. Dan dia baca tahiyat itu saja. Dan dia bagi salam. Okey? Sambung lagi. Jangan dia buat terkejut tu. Nampak tu. Boleh ke aku tu? Boleh lah. Bermula ini semuanya satu hukum sahaja. Tiada memadai seorang yang sembahyangnya melainkan tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni kok mana pun kena baca. Dia kata. Sama ada lupa ia ataupun dia sengaja. Dan terkaya, yakni tiada berhajat tahiyat akhir dan selawat atas Nabi SAW pada tahiyat yang pertama. Dan tiada berhajat atas yang punyanya mengulang buat yang pertama itu. Hak tahiyat awal tadi, tak apa. Kalau terlupa, tak apa. Tapi ini tahiyat akhir. Dan berhajat tahiyat pertama itu tahiyat yang kedua. Yakni sesungguh pun tahiyat yang pertama itu telah dibaca, maka pasti tahiyat akhir kena baca. Okey, maksud dia apa? Kalau dia sembahyang maghrib ataupun sembahyang yang 4 rakaat. Tahiyat awal dia terlupa, tak apa. Tapi tahiyat akhir mesti kena baca. Okey. Tapi kalau dia baca tahiyat awal, tahiyat akhir tak baca, tak boleh. Sebab apa? Sebab tahiyat akhir itu rukun di dalam sembahyang. Itu dia nak abang. Okey? Baik, masalah. Tahiyat makmum 3 kali baca itu bagaimana hukumnya? Adakah orang baca tahiyat sampai 3 kali dan sembahyang? Adakah? Ada tak ada? Ada. Bila dia akan jadi benda ni? Bila kita makmum yang masbuk. Kita main lambat. Kita main orang duduk sembahyang maghrib. Kita main-main tu imam tengah duduk tahiyat awal. Kita ni elok takbir duduk tahiyat awal ke tunggu bagi mereka berdiri baru kita join sembahyang? Eloknya segera masuk dalam sembahyang. Dia duduk baca tahiyat awal, kita main Allahu Akbar, kita duduk dan baca tahiyat. Okey? Itu berapa dah? Kita baca tahiyat berapa kali dah? Sekali. Saat lagi tu imam bangkit untuk rakaat yang ketiga. Kita baru rakaat 1. Okey? Imam bagi salam. Sembahyang maghrib. Tu imam bagi salam lah daripada 3 dah. Kita bangkit. Kita bangkit tu nak buat rakaat berapa? Rakaat kedua. Maksudnya apa? Bila kita bangkit, kita tambah 1 rakaat, ada tahiyat awal. Lepas tu kita lagi 1 rakaat, ada tahiyat akhir. Jumlah berapa kali baca tahiyat? 3 kali. Hak pertama, hak masa main masbuk tadi ni, kita join orang tengah duk baca 1. Bila kita tambah lagi 2 rakaat, kita ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, kita sudah baca 3 tahiyat di dalam 1 sembahyang. Hak ni dia nak abang kat kita. Tahiyat makmum 3 kali baca itu bagaimana hukum dia? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Dan jikalau luput akan makmum oleh 1 rakaat yang pertama daripada maghrib. Dan mendapat dia akan imam tengah duduk baca tahiyat dalam rakaat yang kedua. Kemudian bersama ia dengan imam baca tahiyat itu. Tahiyat yang akhir pula. Kemudian daripada memberi salam imamnya, maka ia pun menyempurnakan rakaat yang ketiga bagi dirinya serta membaca tahiyatnya. Maka jadilah ia membaca tahiyat 3 kali. Nescaya sempurna sembahyangnya. Jadi berapa kali betul-betul? 2 kali, 3 kali kan 4 kali? 4 kali yo.
Kalau kita mai tadi, Tok Imam tengah duk baca tahiyat, kita join, satu. Sekali Tok Imam tahiyat akhir, dua. Sekali kita bangkit nak tambah lagi dua, dia ada tahiyat awal, dia ada tahiyat akhir lagi, empat. Dia silap abang di sini, dia kata tiga. Sebenarnya apa? 4 kali tahiyat. Apabila kita join Tok Imam pada rakaat yang kedua tengah baca tahiyat awal. Kita jadi berapa kali tahiyat? 4 kali tahiyat, bukan 3 kali. Dia tulis di sini, dia kata 3 kali. No, 4 kali baca. Kalau join masa tengah baca tahiyat awal. Tapi kalau kita mai, Tok Imam duduk berdiri masa rakaat yang ketiga. Kita takbir Allahu Akbar, tahiyat kita jadi apa? Jadi 3. Yang tu baru betul jadi 3. Dia silap panggil. Baik, masalah. Tahiyat dibaca dengan putar balik. Apa hukumnya? Ni pun dia nak bincang juga. Dia baca tahiyat, tapi dia baca hak dulu kendian, hak kendian dulu. Sepatutnya dia kena baca apa? Dia kena baca at-tahiyatu, hak tu dulu. Lepas tu baru assalamualaikum. Yang tu. Dia pergi baca hak kendian mai dulu, hak dulu pergi kendian. Cuba tengok. Dibaca tahiyat itu dengan putar balik. Apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i. Dan jikalau tiada menambah seseorang pada tahiyatnya, atas bahawa berkata ia, at-tahiyatu lillah. Lepas itu dia baca, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dia dulu kan dia. Nampak tak ni? Patutnya dia baca apa? At-tahiyatu. Hak tu dulu. Lepas tu mai assalamu alayka ayyuhan nabi. Habis yang tu baru asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Dia lepas at-tahiyat, dia baca asyhadu an la ilaha illallah dulu. Lepas tu baru assalamu alayka. Dia terbalik lagu tu. Boleh tak boleh dia kata baca dulu kendian, hak dulu pi kendian, hak kendian mai dulu? Boleh tak boleh? Kata Imam Asy-Syafi'i, nescaya aku makruhkan dia. Makruh maksud sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Kata Imam Syafi'i, aku makruhkan yang demikian itu. Dan tiada aku fikirkan atasnya ulang sembahyang. Maksudnya sembahyang dia sah. Cuma markah korang. Lagu tu. Kerana bahawasanya mendatang ia dengan nama tahiyat. Dan selawat atas Nabi SAW. Dan selama ia atas Nabi SAW atas ibadullahi salihin. Janji benda tu ada. Hak dulu kendian, hak kendian dulu. Tidak menyebabkan sembahyang itu batal. Kata Imam Syafi'i. Pak tuan-tuan, kalau kita tak baca ni, kita tahu tak benda ni? Kita tak tahu. Silap sikit, kita buat sembahyang lain. Silap sikit, kita buat sembahyang lain. Sama dengan Kih tadi. Kih dia terlupa baca tahiyat. Lepas tu dia tahu dalam masa yang hampir, dia kata. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan sebelah kata, Syekh, entah tak baca tahiyat tu. Entah baca Fatihah tadi. Betul ke? Dia kata. Kawan sebelah lagi pula kata, betul. Hang baca Fatihah, aku pun dengar. Dia masuk balik dalam sembahyang. Dia baca tahiyat saja. Kemudian dia bagi salam. Boleh tak boleh? Imam Syafi'i kata boleh. Ini kira tak terkejut lagi tuan-tuan. Ada lagi satu hadis lagi terkejut. Nabi mengimamkan sembahyang. Setengah riwayat kata sembahyang asyam. Okey. Nabi imamkan sembahyang. Nabi sembahyang tak cukup 4 rakaat. Nabi bagi salam. Lepas bagi salam, Nabi balik rumah dia. Nabi bangkit, balik rumah dia. Nabi tinggal ni, makmum yang ada di masjid ni, duduk bertengkar. Dia ni kata, hampa perasan tak? Tadi Nabi tak cukup 4. Sahabat yang lain kata apa? Dia kata, mungkin wahyu baru turun, potong jadi 3 kot. Sahabat seorang lagi pula kata apa? Nabi takkan terlupa kot, dia Nabi. Duduk bercakap. Nabi balik rumah tepi masjid ya. Duduk dengar ni, duduk bunyi ramai ni, duduk dengar. Nabi keluar mai balik. Nabi keluar mai balik, Nabi tanya apa hal? Hamba duduk bercakap apa? Satu sahabat kata, sahabat ni yang kata Zul Yadain ni. Zul Yadain, orang panggil dia. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan sembahyang tadi tak cukup rakaat. Nabi kata cukup. Sahabat ni kata, tak cukup. Baru hak lain berkat tumpang berani, kata tak cukup sungguh. Oh, Nabi masuk mai, sambung aja. Sambung aja. Nabi tak kata sembahyang lain, start lain berdawai dah. Nabi masuk mai, continue. Sembahyang yang terputus tadi.
Nabi sambung aja. Hak mana yang tak cukup? Kalau tadi tak cukup satu, Nabi tambah satu. Kalau tadi tak cukup dua, Nabi tambah dua. Lagu ni pula. Tahiyat terlupa, bagi salam orang habaq kecil. Ni sembayang tak cukup rakaat, Nabi balik rumah dia. Dengar duk bercakap dah, mai balik. Nabi sambung aja. Hadis itu dibincangkan oleh ulama fiqh. Imam Syafi'i dia ketat sikit. Dia kata apa? Kalau sekiranya selang masa tu agak lama dan diselangi dengan cakap-cakap yang luar sembahyang, ulang balik sembahyang. Imam Syafi'i pegang yang tu. Tapi sebahagian ulama kata apa? Oleh kerana hadis Nabi balik, Nabi mai, ada perbualan bercakap dan Nabi sambung, boleh. Makna benda tu boleh. Sebahagian ulama kata lagu tu. Jadi kita dengar, kita baca perbahasan ulama, okey, kita faham. Kata isunya berlaku macam tu, perbahasannya jadi macam ni. Kita faham benda tu. Sama kes dengan tahiyat tadi. Dia raplah. Orang duk baca tahiyat, dia duk baca Fatihah. Dia duk baca Fatihah. Sampai habis. Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Orang habaq kat dia, hang tak baca tahiyat tadi. Hang duk baca Fatihah. Dia kata tak. Hang baca Fatihah, kata. Tanya syekh sebelah lagi. Sebelah angguk. Fatihah. Apa yang dia nak kena buat? Dia masuk balik dalam sembahyang. Cuma di kalangan ulama fiqh, ada yang kata masuk balik itu macam mana? Mula dengan takbir. Bukan takbiratul ihram. Takbir. Allahu Akbar. Lepas itu duduk terus tahiyat. Ada sebahagian kata masuk terus pada tahiyat. Dan terus baca. Itu perbezaan pandangan di kalangan fuqaha. Di kalangan ulama fiqh. Yang pentingnya, isu itu biasa berlaku pada zaman Nabi SAW dan penyelesaian yang ditunjuk di dalam hadisnya begitu. Nah, baik. Adakah kita nak kata Nabi Muhammad pun lalai, raplah dalam semayang? Tak. Benda tu ditakdirkan Allah berlaku kepada Nabi untuk nak jadi satu panduan kepada umat di kemudian hari. Bila Nabi pernah jadi macam tu dekat Nabi, kita tahu. Kalau jadi, macam mana nak buat? Kita tahu nak troubleshoot problem apabila problem itu timbul. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, masalah dia kata tahiyat itu adakah dibaca serta imam? Kata Imam Syafi'i, barang siapa luput akan dia satu rakaat serta imam, hendaklah dia membaca tahiyat ia serta imam sebagaimana imam membaca tahiyat. Okey, dia ni makmum yang masbuk. Masbuk maksudnya apa? Dia mai kendian, dia mai lambat. Okey, bila dia mai lambat, mai untuk imam baca tahiyat akhir. Okey, adakah dia nak baca juga tahiyat ataupun dia duduk saja? Pasal dia belum tahiyat akhir lagi, dia nak kena tambah lagi satu. Macam mana dia nak buat? Dia baca juga. Cuma bacaan dia bukan seperti bacaan tahiyat akhir sampai habis. Dia tahiyat sampai tang selawat. Lepas tu tunggu. Tu imam bagi salam, dia bangun dan dia tambah rakaat dia. Jangan oleh kerana dia masbuk, tu imam duduk baca tahiyat, dia duduk saja, dia tak baca. Tak, dia kata. Tahiyat itu adakah dibaca serta imam kalau sekiranya dia makmum masbuk? Kata Imam Syafi'i, barang siapa luput akan dia satu rakaat serta imam. Maksudnya dia masbuk. Hendaklah dia baca tahiyat beserta dengan imam baca. Sebagaimana membaca imam akan tahiyat. Dan jika ada ia pada tempat tinggal tahiyat itu daripada kira-kira sembahyangnya sekalipun. Dan tiadalah boleh ditinggalkan tahiyat itu bagaimana sekalipun. Tahiyat baca. Tu imam baca, dia pun baca juga. Maka jikalau sembahyang serta imam daripada awal sampai akhir, maka terlupa makmum membaca tahiyat sampai memberi salam imam. Tiada boleh makmum memberi salam. Bahkan maulah ia membaca tahiyat dahulu. Ini bagi kes yang kedua, tahiyat. Dia galik juga, dia tak baca. Tu imam baca tahiyat, dia duk galik. Dia baca Fatihah ke, ataupun dia duk khayal apa ke, duk ingat, hujan pula, duk janji nak pergi kena tom yam lagi, macam mana? Dia terlupa baca tahiyat. Tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia sedang. Aku tak baca tahiyat lagi. Okey, dia tak bagi salam lagi, baru sedang. Apa dia kena buat? Dia kena baca tahiyat. Dia kena baca tahiyat. Hak tadi kita kata tadi apa? Dia raplah teruk. Tu imam bagi salam, dia pun bagi salam. Sedangkan dia tak baca tahiyat. Kes macam ni, dia kena baca. Kena masuk balik dalam semayang dan baca tahiyat. Okay? Kalau dia sedang tu sebelum bagi salam, tu imam dah bagi salam pun, dia kena baca tahiyat dulu. Maka maulah ia membaca tahiyat dahulu. Maka jika memberi salam juga ia dengan terlupa dan keluar dia daripada sembahyang. Padahal sudah lama keluarnya. Hak tadi kita kata apa? Hampir masa keluar.
Yang ni berbeza apa dia? Dia tak baca tahiyat, Tok Imam bagi salam, dia pun bagi salam. Dan sudah lama keluarnya daripada sembahyang, tiba-tiba teringat dia tidak membaca tahiyat. Tahiyat akhir beserta imam. Nescaya mengulang ia akan sembahyang. Dah lama dah. Habis dah keluar pergi bersalam dengan orang apa semua naik motor. Sampai Jambatan Merdeka teringat. Nak cantik lagi keluar pergi kena Tom Yam dulu. Habis dah kenyang dah apa-apa semua. Naik motor nak balik. Sampai dekat Pekan Tikam Batu. Aku tadi baca tak tahu tahiyat akhir. Baru teringat. Tahiyat akhir ni baca tak tahu. Perasan tak dia duduk main lagu tu. Dia duduk main perasan tak. Dan berat kepada tak baca tu kuat. Lek mayang lain. Tanya bini, sembayang lagi. Bini kata, tak lagi. Amai mayang aku. Abang pergi masjid ke pergi mana tadi? Tapi masjid lah. Ni insya bini tu. Dia cakap banyak main mayang aku. Cengih lagi. Walaupun terlupa tahiyat, duk cengih itulah. Ya Roman cengih lagi. Mayang aku. Bini pun mayang dengan kepala duk fikir, Syekh ni pergi mengaji ke dia pergi mana? Nampak tuan? Orang boleh jadi macam tu. Jadi kalau lama keluar dia daripada semayang, baru teringat kata tak baca tahiyat, maka hendaklah dia mengulang akan sembahyangnya. Dan jikalau keluarnya itu hampir lagi, bolehlah ia masuk sembahyang semula dengan mengangkat takbir, kemudian terus duduk, kemudian membaca tahiyat dan sujud sahwi, kemudian memberi salam. Yang ni baru dia abang detail. Okey. Bagi-bagi salam, kawan sebelah tahan tak baca tahiyat. Apa dia nak kena buat? Kata Imam Syafi'i, masuk balik dalam semayang. Bukan ulang semayang tak. Masuk balik dalam semayang. Allahu Akbar, terus duduk tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir, sujud sahwi. Lepas tu bagi salam. Semayang itu sah.